ilmu yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan tentang sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah masjid itu SU kita Tuan Rizuddin call minta saya mengisi kekosongan kuliah. Ada kekosongan, insya-Allah tuan-tuan. Kebetulan saya pun minggu kelima tak ada kuliah, takmir pun tak ada. InsyaAllah kita nak, kebetulan hari ni saya nak bawa satu kitab, bukanlah kitab ataupun cerita tentang sebab apa hari ni ramai yang di luar sana so-called, kita panggil so-called, istilah dia so-called ustaz, so-called ustazah. Maksud dia bahasa orang sekarang dia acah-acah ustaz ataupun macam ustaz ataupun ustazah yang membicarakan hukum hakam, bagi tahu haram halal, masuk neraka, masuk syurga, tanpa berlandaskan syarak, tanpa berlandaskan panduan nas daripada Al-Quran dan Sunnah. Baru-baru ni kita dengar isu makan ubat tahan sakit masuk neraka, suami membiarkan isterinya bersalin ditemani doktor lelaki, dayus. Ini suatu benda yang berat tuan-tuan. Kalau kita buka kitab Al-Kabair yang ditulis Al-Imam Al-Zahabi, dayus ni duduk dalam kategori level dia lepas syirik, tinggalkan solat, dayus. Nombor 3. Al-Zahabi tulis 70 dosa-dosa besar. Ad-dayus ni nombor 3. Betapa besar tuduhan ini. Betapa besar tuduhan ini, seolah-olah macam mudah sangat mengeluarkan hukum, mudah sangat meletakkan label orang ini masuk neraka, label orang ini masuk haram dan halal dan seumpamanya. Jadi atas inisiatif tu saya nak ajak tuan-tuan, saya buku ni dah lama dah, dia ada bahasa Arab, cuma ini terjemahan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tajuk dia Halal dan Haram dalam Islam, yang ditulis penulis asal dia almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebelum dia meninggal, dia buat tahun tak silap saya lebih kurang awal tahun 2000 dia tulis kitab ni. Yusuf Qaradawi ni salah seorang tokoh pemikir Islam, kita kata contemporary. Banyak isu-isu permasalahan fiqh yang bersifatkan semasa, bersifatkan semasa. Maka dia tulis satu kitab Halal dan Haram dalam Islam. Sebab apa? Kata Imam Malik sebagai dalam muqaddimah kitab Halal dan Haram ini, setiap orang boleh diambil pendapatnya dan boleh ditolak. Likullil qaul yattakhizu wa la yurad. Setiap perkara ataupun kata-kata boleh diambil dan boleh ditolak, illa hadzal imam, hadzal sahibul maqam. Ketika ni Imam Malik berada di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap ketika itu, setiap kata-kata boleh diambil, boleh ditolak, kecuali kata-kata orang yang berada dalam makam ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Imam Syafi'i pun kata, iza sahal qaul fakhudhu. Kalau kata-kata aku ni sahih, maka kamu ambil. Kalaulah salah kata-kata aku ni, kamu kena tolak. Dia mengajarkan kita, Imam Qaradawi ini mengajarkan kepada kita, jangan kita cuba ta'assub kepada mana-mana orang. Maknanya semua orang itu, walaupun kita katakan ini guru aku, kita nampak kesalahan, kena tegur. Kesalahan kena tegur. Sebab apa bawa isu tuan-tuan? Sebab kita lihat di media sosial tu, yang ustazah itu, tuan-tuan mungkin tahu lah isu ni, ramai pengikut dia, lebih kurang tak silap saya mungkin hampir 36,000 follower. Yang mengikut pula ramai orang muda, ramai orang muda. Dia kata betul ustazah, betul ustazah, dayus. Ni dayus. Mudah sangat nak mengeluarkan hukum dayus. Makan ubat tahan sakit haram, masuk neraka. Bahaya pemikiran-pemikiran yang ekstrim begini tuan-tuan. Baik, berkenaan dengan halal dan haram,
Cuma saya nak bawakan pertamanya halal, definisi halal. Kita nak kena cari kita apa itu halal, apa itu haram. Kata Imam Yusuf Qaradawi, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Kata Imam Yusuf Qaradawi, iaitu halal itu perkara yang diharuskan, yang telah gugur daripadanya ikatan haram dan syariat membenarkan perbuatannya. Suatu perkara yang diharuskan, yang telah gugur daripada ikatan haram, dan syariat membenarkan perbuatannya. Makan contohnya, minum, tidak ada perkara nas ataupun mengharamkan kita makan, maka itu disebut halal. Selagi mana tidak ada nas yang mengatakan ini haram. Makan ayam contohnya, tidak ada nas kata, Nabi kata tak boleh makan ayam, Quran pun tak sebut. Kita jangan mandai-mandai. Makan ubat tahan sakit, seumpamanya macam kisah yang tadi kan, memanglah ubat tahan sakit tu seolah-olah dia kata kalau kita berpegang dengan ubat, maka ini seolah-olah macam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham syirik itu, maka seolah-olah kita katakan orang ini dah masuk neraka, dah masuk neraka, seolah-olah menidakkan kekuasaan Allah. Sebab apa? Dalam kita baca dalam surah Al-Kahfi, likulli syai'in sababa, likulli syai'in sababa. Setiap perkara itu ada sebab. Maknanya proses jadi hujan hari ini bukan tiba-tiba jadi hujan, mesti panas, ada proses fotosintesis. Contoh, nanti kita katakan sekarang dia dah berada di zaman fitnah Dajjal. Adakah Dajjal tiba-tiba turun, muncul macam Ultraman, tiba-tiba pong Dajjal? Tidak. Dajjal akan turun ketika mana dia dah siap sedia. Pengikut-pengikut tu dah menantikan kedatangan Dajjal, dah ada tentera Dajjal sambut dia. Dalam contoh cerita kita baca dalam hadis, Nabi kata Dajjal itu gambarannya orangnya buta sebelah mata, rambutnya berkusut masai. Jadi nak nampakkan gambaran Dajjal ini, orang kena seolah-olah biar rasa selesa, biar nanti Dajjal tu turun. Contoh dalam cerita kartun, tuan-tuan tengok cerita apa, kalau cucu tuan-tuan tengok cerita Shrek, Shrek warna hijau tu, orang gambarkan dia sebagai hero. Mana gambaran raksasa-raksasa ini ataupun muka yang tak berapa handsome ni, orang nampak ini sebagai penyelamat umat. Mana ketika itu orang dah biasa nampak muka tak handsome pun, inilah penyelamat kami. Itu maknanya datangnya Dajjal dia ada sebab, tidak ada tiba-tiba. Setiap perkara ada sebab. Begitu juga kalau kita makan ubat. Kita makan ubat kerana kita sakit. Dalam masa yang sama kita tidak menidakkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyembuhkan kita, tapi mesti ada ikhtiar. Itu dalam pegangan agama kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada disebut di sana al-kasbu. Saya pernah ceritanya al-kasbu. Maksudnya ikhtiar, usaha kita. Bukan tiba-tiba sakit, tak apalah aku dah memang ditakdirkan sakit. Ini golongan Jabariyah kita katakan. Golongan Jabariyah ini dia kata kalau saya sakit, sakitlah, memang Allah dah takdirkan aku sakit. Kita juga tak nak jadi macam golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ini bila sakit, tak apalah, ini kalau kita makan ini usaha aku. Minum air ini usaha aku. Aku sihat sebab aku minum air. Menafikan pula kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlus Sunnah ini menjadi perantaraan, menjadi penimbang ukur tengah-tengah, wasatiyah antara Qadariyah dan Jabariyah tadi. Baik, itu bab halal. Yang keduanya bab haram. Apa dia haram ni? Suatu perkara yang dilarang oleh syarak daripada melakukannya dengan larangan yang tegas. Dah termaktub dalam Quran, dalil yang qat'i. Maksud dalil qat'i ini tidak ada boleh jadi lagi ada pendapat-pendapat yang lain. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan solat. Maknanya tidak ada macam mana boleh kot solat, boleh tak boleh solat kot. Dia tidak ada tak boleh. Dia tidak ada disebut di sana istilah fiqh ihtimal, kemungkinan. Ini nama dalil qat'i. Dalil yang betul-betul mampan, dalil yang betul-betul mutlak. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kena tunaikan. Tak boleh kita berdalih saya tak mampu.
Tak boleh ada syaratnya di sana, saya tak suka bayar zakat. Memang perintah daripada Allah. Begitu juga dengan faraid, hukum faraid, pembagian harta pusaka. Kita katakan, tak apalah ustaz, saya dah redha ahli keluarga, saya dah tak apalah, boleh bagi. Bukan dia boleh-boleh, ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faraid, hukum yang lama ataupun jarang orang pandang berat, orang pandang ringan bab faraid ni. Itu yang berlaku banyak. Tuan-tuan tengok di apa nama agensi yang jaga ni, bab harta pusaka ni, lebih kurang harta orang Islam ni 2.6 juta, itu tahun 2000, yang masih lagi jadi aset beku. Sebab kes-kes yang tidak dituntut, tidak dicairkan, harta-harta faraid. Baik. Suatu perkara yang dilarang oleh syarak daripada melakukannya dengan larangan tegas. Tegas daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu tidak boleh berubah sehingga mendedahkan sesiapa yang melanggar larangan itu akan ada seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu perkara itu haram ataupun tidak? Haram itu menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu pesanan takwa tiap-tiap Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintah Allah dapat pahala, mengundang pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan larangannya dapat mengundang. Kalau kita langgar juga, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya nak tahu perkara itu haram ataupun tidak. Mana tidak boleh simply bermudah-mudahan nak keluarkan hukum haram. Mana kita terus katakan, kita hari ni kita baca hadis, baca hadis 40 ke, baca hadis fadail a'mal ke, baca hadis apa nama muntakhab hadis ke, mana kita baca oh ini haram, ini haram. Mana kita baca tu sekadar sebagai pengetahuan. Namun nak keluarkan katakan ini haram, dia memerlukan proses. Proses itu disebutkan usul fiqh, istinbat hukum. Kita baca untuk sebagai maklumat kita, untuk pengetahuan kita, bukan bermudah-mudahan nak katakan haram dan halal. Hari ini perkataan halal, perkataan haram sungguh mudah kita keluarkan. Baik, itu yang susah kan. Lagi-lagi perkataan takfir. Hari ini kan sebut perkataan takfiri. Ini salah satu pemahaman ataupun manhaj fikir ekstrim, tuan-tuan. Mentakfirkan orang, mengkafirkan orang bermudah-mudahan. Sebab apa? Masuk halal haram itu ataupun neraka dan syurga itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta ataupun kalau kita nampak orang Syiah sekalipun, kita tak boleh nak kata dia ni ini ahli neraka. Walaupun sekali kita nampak ini solat macam lain macam. Tetapi selagi mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana dia itu mengucapkan qaulul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masih lagi ahlul kiblat. Masih lagi ahlul kiblah. Masuk ahli kiblat ini yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Baik. Akan ada keseksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, dan ada kalanya perkara haram ini menyebabkan dia menerima hukuman yang ditetapkan oleh syariat di dunia. Syariat di dunia ni maksudnya hukum hudud, hukum ta'zir, hukum qisas. Itu maksudnya. Dan satu lagi bab iaitu makruh. Antara halal dan haram, tengah-tengah dia makruh, perkara yang dibenci, karah, ikrah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jika syarak, maksudnya nas Al-Quran, sunnah melarang sesuatu perkara, tetapi ia tidak memberatkan larangannya kepada perkara itu, maka yang demikian itu dinamakan makruh. Dinamakan makruh. Perkara ni kita tak nampak cenderung kepada halal, perkara ini kita tak nampak cenderung kepada haram, tetapi bagaimana syarak meletakkan dia, kat mana dia ni? Ya, ini dinamakan makruh. Sebab dalam bab fiqh ni kita tak sebutlah. Yang penting wajib, sunat,
makruh. Dia tidak ada hukum bid'ah, tuan. Hukum bid'ah tak ada. Maka yang demikian itu dinamakan makruh. Tahapnya lebih rendah daripada haram dari segi susunannya, dan pelakunya tidak dikenakan hukuman, tak dikenakan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikenakan balasan oleh syarak, sebagaimana yang dikenakan atas pelaku yang haram. Cuma apabila dilakukannya selalu tidak mempedulikan terhadap larangan itu, biasanya akan membawa pelakunya kepada haram. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi dia agak keras sikit, sampai dia makruh ini membawa kepada tanzih. Tanzih ini maksudnya makruh tahrim. Makruh membawa kepada perkara haram. Dia ulang perkara makruh, maka jadi haram perkara tu. Contoh bukan puasa, kumur sikit boleh, tapi kumur berlebih-lebihan dalam sebahagian mazhab akan membawa perkara itu haram, akan membawa batalnya puasa. Tu bab ceritanya, bab halal, bab haram, bab makruh. Baik, cuma saya nak cerita sini prinsip-prinsip Islam berkenaan halal dan haram. Dia banyaklah, banyak dalam cerita ni. Dalam kalau ikut buku asalnya dia ada 2 jilid. Cuma Al-Fadil Dr. Zulkifli Al-Bakri ni dia berjaya ataupun dia menterjemahkan satu jilid dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh tengoklah untuk rujukan kita. Pertamanya, prinsip-prinsip Islam berkenaan halal. Cuma kalau kita yang ada basic ataupun berkenaan dengan hukum fiqh, namanya dia ambil ini kaedah fiqhiyah, kaedah fiqh dalam kita menentukan sesuatu perkara itu jadi halal, dalam menjadikan sesuatu itu menjadi haram. Pertamanya, hukum asal sesuatu ialah harus. Hukum asal sesuatu ialah harus. Makan harus, minum harus, dalam bab muamalah. Yang keduanya, kuasa halal dan haram adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kuasa halal, kuasa dalam menentukan haramnya sesuatu, kuasa menentukan halalnya sesuatu adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ni sebagai senang cerita, sebagai penuntut ilmu lah kita katakan, kita tak mampu nak katakan ini halal, ini haram. Cuma bab-bab yang secara jelas dekat kita haram lah. Cuma bab yang samar-samar jangan kita bermudah-mudahan nak kata itu halal, nak kata haram. Yang ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita kata perkara itu halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pula mungkin pengetahuan kita sikit, kita pula baca buku yang amat tipis pengetahuannya pun kita bermudah-mudahan kata haram. Maka kata pengarang ini seolah-olah kita ini mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia mengatakan perkara yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata makanlah, minum, makan, fakulu washrabu. Ayat itu dalam Quran bersifat umum, bersifat general. Pengetahuannya luas. Tapi kita pula pandai-pandai nak katakan haram makan ubat. Makan ubat tahan sakit, haram kata dia. Tapi kalau ikut pengarang ni kata apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam memberi hukum. Bahaya. Yang keempat, pengharaman membawa kepada keburukan dan bahaya. Mengharamkan sesuatu membawa kepada keburukan dan bahaya. Contoh ini membawa bahaya. Bahayanya apa? Orang jadi kacau bilau. Orang jadi betul ke ustazah ni cakap? Contoh macam yang kes tadi. Ustazah tu kata apa? Sesuami yang membiarkan isterinya bersalin disambut oleh doktor lelaki dayus. Maka orang kata, orang akan fikir apa ni? Selama ni aku didayus ke? Tanya berapa ramai orang biarkan isteri dia. Kalau boleh tanya gini. Orang yang mampu bolehlah.
hantar isteri yang ke private. Orang yang tak mampu, kan nak budak-budak kita kata kedayus. Dan saya pun tanya kawan-kawan yang ambil medical, dia kata, tuan-tuan, yang bahagian obstetrik dengan ginekologi, ONG kan, bahagian sakit puan ni, dia kata, kenapa doktor perempuan tak ramai? Dia nak menjadi seorang doktor tu, dia memerlukan kepada kos, memerlukan kepada kelas-kelas. Jadi doktor perempuan ni banyak masalah. Contoh dah kahwin nak jaga anak, kahwin nak jaga anak, jaga suami lagi. Jadi dia tak dapat fokus. Jadi yang tak ada masalah ni doktor mana? Doktor lelaki. Itu sebab doktor lelaki ramai bab sakit puan ni. Kalau tengok dalam surat khabar dulu, yang paling terkenal tu Dr. Ismail Tambi. Pernah dengar? Dr. Ismail Tambi, doktor sakit puan. Dia ni banyak dirujuk oleh perempuan ke lelaki? Paling banyak dirujuk oleh perempuan. Ya. Dan kalau pun pergi ke hospital private, kita katakan Islamik lah, katakan, belum tentu perempuan, tuan-tuan kata saya dah reserve doktor perempuan. Buatnya doktor perempuan hari tu ada hal lain. Jadi doktor anak kita dalam keadaan yang mudarat ni, dalam kaedah dia mesti selamatkan nyawa. Kaedah 5 tu, maqasid syariah tu, pertamanya bukan sebut hifzuddin, bukan jaga agama. Pertamanya kena jaga hifzun nafsi. Jaga kehidupan, jaga hayah, jaga kehidupan, jaga diri dulu. Jaga nyawa, baru jaga agama. Takkan kita kira, tak apalah, sekejap 15 minit nanti doktor dan perempuan nak datang. Boleh pula tuan-tuan gitu kan? Tak boleh. Masa kena dahulukan priority nyawa, barulah apa-apa yang lain. Kena faham, kena jelas. Bukan cakap ikut logik, tuan-tuan. Bukan cakap ikut logik. Itu sebab kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang kamu tak tahu. Tanya orang bila satu perkara yang kamu tidak tahu, bukan pandai-pandai. Kita tengok dia punya live tu pun baca kitab bahasa Melayu pun. Itu ialah kerujukan dia. Kena bermudah-mudahan buat hukum. Ada satu lagi, ni nak kena bagi faham tuan-tuan, sebab ialah sekarang dalam zaman media sosial, tuan-tuan pun banyak dengar YouTube semua kan. TikTok pun dah biasa dah kan. Instagram dah biasa dah. Ada ustazah, guru Quran, bagus Quran. Dia kata, buat apa nak belajar fiqh lagi, dia kata. Buat apa nak belajar tasawuf lagi, buat apa nak belajar hadis, buat apa nak belajar akidah. Dia kata semua ada dalam Quran. Selagi mana kamu tak hafal Quran, ilmu-ilmu yang lain tu tak apa, tolak tepi dulu. Semua mengaji Quran. Tak tahulah apa niat tu semua. Baguslah kita nak mengaji Quran, tapi jangan sampai kita menafikan ilmu-ilmu fardu ain yang lain. Dia kata berapa banyak kalau duduk masjid tu, kitab fiqh bab taharah, bab suci tak habis-habis. Bab suci lah nak bagi orang faham, bukannya mudah cerita. Dulu 20 tahun, 30 tahun mungkin sibuk kerja. 50 tahun, 60 tahun mungkin ada masa nak ke masjid. Itu pun mengangkat-angkat lagi nak mengaji. Diulang lagi, besok dah lupa dah. Mungkin saya cerita halal dan haram, jumpa lagi sebulan lagi dah lupa dah. Kan? Biasalah manusia. Dia kata sebab itu, sebab bab fiqh, bab taharah tak habis-habis lagi. Tapi sedangkan bab itulah yang menentukan kita punya solat, sahnya solat kita ataupun tidak. Sebab Nabi SAW amat mementingkan taharah, bersuci itu. Hadis sahih sebut ketika mana Nabi lalu dekat perkuburan, lalu didengarinya suara daripada kubur. Lalu ditanya, kenapa? Dia kata, aku diseksa di bawah ini kerana beristinja, cara istinja aku tidak seperti mana yang kau ajar Nabi. Tengok bab istinja tu, bab kecil. Kadang-kadang kita main lunggah je, kencing kau. Mungkin kita bab tengah qada hajat terkena air kau, kita tak tahu penentu sahnya solat kita ataupun tidak. Begitu tuan-tuan. Kaedah yang seterusnya, apa yang membawa kepada perkara yang haram, hukumnya haram. Apa yang membawa kepada perkara yang haram, hukumnya haram. Contoh apa? Contoh kita teman kawan kita, teman je, pergi mana? Jap aku nak singgah
beli nombor je. Kau teman je. Beli nombor. Betul. Perkara itu cenderung kepada haram. Seolah-olah kita berkongsi pahala haram dekat sama kita. Pahala haram. Maksudnya kita share lah, kongsi cenderung perkara haram. Itu hukumnya juga haram. Saya tak buat apa-apa ustaz, teman je. Sedangkan kamu ketika itu boleh tegur, aku tak nak ikut lah. Sedangkan awal-awal dia dah bagi tahu, aku nak beli, jalan ada urusan sikit. Mana perkara itu membawa kepada haram. Yang seterusnya, haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Haram membuat tipu helah untuk perkara haram. Dahlah perkara tu dah memang jelas haram, buat pula khidah, tipu helah, strategi. Judi katakan. Judi sekarang musim Piala Dunia, ramailah booking buka-buka kan. Yang apa, bet. Tapi dalam masa bet tu pun duk menipu lagi, ataupun sama juga. Haram dalam membuat tipu helah perkara haram. Yang ke-8, niat yang baik tidak boleh membersihkan yang haram. Niat yang baik tidak boleh membersihkan yang haram. Ini satu bab dalam contoh. Dulu ada satu YouTuber, dia nak menunjukkan suatu perkara itu judi, bab judi. Dia beli nombor tuan. Dia kaya lah, mungkin hasil daripada orang tengok YouTube ni dapat duit. Dia nak menunjukkan bahawa orang beli nombor ekor ini akan menjadi kerugian buat dia. Mungkin kita nampak, bagus budak ni. Dia beli nombor tu daripada awal Januari sampai Disember. Lebih kurang, tak silap dia habis duit dalam lebih kurang RM1,000. Jadi dia tunjuklah, di akhir tu dia kumpul duit tu. Jadi dia tengok buka apps, kan sekarang ni judi boleh buka apps. Nombor apa naik. Dia kata tidak ada satu nombor pun yang naik ketika itu. Nampak kita dia nak tunjukkan bahawa orang main judi ini rugi. Main judi ni tak bagus. Tapi dalam masa yang sama dia beli tu pun haram juga. Betul? Kata niat yang baik niat dia tu. Tapi tidak boleh membersihkan perkara yang haram. Contoh apa lagi? Contoh macam Robin Hood. Pernah tengok cerita Robin Hood? Merompak untuk orang miskin. Untuk merompak daripada raja yang kaya, King Richard, untuk masyarakat kampung ketika itu. Bagi makan dekat orang miskin. Niat yang baik tidak boleh membersihkan perkara yang haram. Yang ke-9, memelihara diri daripada perkara yang syubhat, iaitu samar-samar. Memelihara diri dari perkara yang syubhat, dari yang samar-samar. Cumanya bila perkataan syubhat ini, almarhum Profesor Dr. Yusuf Qaradawi pernah kata, kita ini berada pada zaman yang penuh dengan perkara syubhat. Dia kata, pernah dia kata dalam kuliah, saya pernah tengok online ya, banyak mengikuti online dia. Cuma dia kata kita sebagai umat Islam yang berada di zaman akhir zaman ni kena sedaya upaya berusaha untuk mengelakkan diri daripada perkara-perkara syubhat. Contohnya dia kata dalam bab, mungkin maaf cakap, dalam bab perbankan. Perbankan orang masih lagi tidak menukar perbankan Islamik. Itu pun ada orang kritik. Islamic banking ni lebih kurang macam riba, bank-bank konvensional yang lain. Ini orang tidak memahami situasi sekarang. Yang ke-10, sesuatu yang haram itu tetap haram kepada semua. Sesuatu yang haram itu tetap haram kepada semua. Tak boleh haram, tak apa ni, aku ambil ni sikit je. Aku ambil duit ni sikit je untuk keperluan. Ambil semua. Sebab ada satu ustaz bagi dia kata, kalau keadaan mendesak diharuskan mencuri. Kalau keadaan mendesak diharuskan mencuri. Saya pun tak tahu mana sumbernya, mungkin saya tak habis mengaji lagi. Tapi setakat yang kita mengaji tak pernah jumpa lagi. Mendesak sangat, dia kata boleh mencuri. Sebab apa? Nabi SAW, satu sahabat dia kata, jangan kamu meminta-minta. La tas'alu, Allahumma salli alaihi, la tas'alu kathratun minan nas. Jangan kamu meminta daripada kebanyakan orang. Itu hadis Nabi SAW. Maksudnya apa? Kecuali kata Imam Ghazali bila syarahkan hadis ni, bila dalam keadaan darurat.
nak buat masjid, nak buat sumbangan tabungan, nak buat pembangunan masjid. Tapi kalau minta dalam keadaan kita mengisi perut kita, mengisi keperluan kita, itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebut lagi minta untuk orang yang berhutang. Minta orang yang berhutang. Sebab apa? Ketika tu sahabat ni dia minta duit daripada Nabi ketika mana dia ni nak mendamaikan dua kabilah. Mendamaikan dua kabilah. Kita kalau minta duit tapi tujuan kita nak mendamaikan dua orang, mendamaikan dua orang lagi bagus. Tapi bila mendamaikan dua kabilah lagi besar pahala, tuan-tuan. Tapi Nabi sebut dekat sahabat ni, saya lupa nama dia, Harik, lebih kurang Harik lah nama dia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata kalau kamu nak minta lebih lagi daripada keperluan kamu, dibenarkan, tapi untuk keperluan kamu diharamkan. Yang ke-11, darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Baik, ini 11 prinsip Islam berkenaan halal dan haram. Mana itu sekarang muqaddimahnya, tuan-tuan. Apa dalilnya, tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika zayyana likathirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu 'alaihim dinahum. Dan demikianlah juga jahatnya ketua orang-orang musyrik itu jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menghasut kebanyakan dari mereka dengan kata-kata indah yang memperlihatkan eloknya perbuatan membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengelirukan mereka mengenai agama mereka. Ayat ini diturunkan pada orang musyrik Mekah ketika ini. Orang musyrik Mekah yang memang kita kalau baca sejarah, dia bangga dengan kabilah mereka yang selalu berperang. Lalu mereka ni apabila tak dapat anak lelaki, seolah-olah menjadi satu aib, lalu menjadi seolah-olah menjadi cacat besar pada keluarga mereka. Maka dengan membunuh anak lelaki, dengan membunuh anak perempuan hidup-hidup. Kalau kita hari ini dah mati, tanam hidup. Tapi lagi jahat orang musyrik ini, dapat anak perempuan, tanam hidup-hidup. Betapa tidak bertamadunnya mereka. Itu sebab disebut Arab kaum Quraisy jahiliyah. Jahiliyah ni kalau tuan-tuan buka kamus bahasa Arab disebut bodoh. Tapi sebenarnya maksud jahiliyah ini tidak bertamadun. Bodoh ni maksudnya bodoh yang tidak boleh diajar, tuan. Seolah-olah dia je lah yang betul. Dalam ayat ni sebut mereka bangga dengan perbuatan mereka. Kebanyakannya mereka rasa dengan perbuatan mereka inilah Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Menghasut kebanyakan dari mereka dengan kata-kata indah yang memperlihatkan eloknya perbuatan membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengelirukan mereka untuk mengenai agama mereka. Mereka disesatkan dengan pemahaman mereka. Bertuhankan tagut, berhala-berhala, tuan-tuan. Golongan sekutu dari pendukung agama yang menyembah patung dan berhala ini telah membawa kepada pelbagai cara untuk memperelokkan isu bunuh anak kepada kaum bapa dengan beberapa sebab. Jadi kita ceritakan mereka menjadi aib. Ini cerita detail, kata Yusuf Qaradawi, kata Imam, mereka takutkan kemiskinan yang ada ataupun yang bakal menimpanya. Dia kata kalau tak ada anak lelaki ini, miskin menimpa. Ini kepercayaan mereka. Maknanya musibah banyak akan berlaku dengan sifat mereka tidak membiarkan anak perempuan itu hidup. Yang keduanya merasa malu dan menjaga diri daripada andainya anak yang dikurniakan Tuhan kepadanya itu seorang wanita. Tapi mereka tak faham. Kalau tak ada wanita, macam mana anak lelaki? Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan berhala dengan menyembelih anak serta menyembahkannya sebagai korban kepada berhala-berhala itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan berhala, seolah-olah dengan perbuatan bunuh anak perempuan hidup-hidup itu
itulah mereka rasakan ini antara korban mereka kepada Tuhan berhala. Ini bukannya cerita baru. Kemudian sebelum ni pernah pada kaum Nabi Musa, kita baca summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mereka yang menyembah Tuhan Samiri, lembu Samiri itu kan. Ini perjalanan yang berulang-ulang. Sebab asalnya menyembah berhala ni pada mereka, pada sejarahnya, pada lepas zaman Nabi Nuh, habis bah tu, banjir besar tu, maka orang-orang soleh zaman Nabi Nuh ini hidup zaman mereka, maka mereka memuliakan orang-orang soleh. Tapi apabila orang soleh ni meninggal, maka apa cara mereka katakan bagaimana kami ni nak mengingati orang soleh ni? Lalu mula datanglah ketika ni syaitan main peranan. Dia kata, apa kata kamu itu menggambarkan dalam fikiran kamu. Jadi gambarkan fikiran tak cukup, jadi dibuat ukiran. Buat ukiran. Jadi ukiran ni macam tak cantik. Kita orang ni macam ni, mukanya macam kita, tapi kita tambahlah, mungkin dia ada pedang ke, kiri kanan ke, bermulalah buat berhala. Nampak macam tak cantik lah berhala ni, dia cat pula warna putih, warna hitam, warna kuning. Kita kalau macam ni macam tak cantik lagi generasi lepas tu. Maka kita bagi sembahan barang makanan, mungkin dia nak makan, hantarlah makanan limau, apa lagi, beras, apa lagi, kunyit, macam-macam. Maka benda tu sampai, ini asal usul penyembahan berhala sejak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa? Memuliakan orang saleh yang berlebih-lebihan sehingga menyebabkan dia mengimajinasi, membayangkan. Bila bayang tak cukup, buat ukiran. Ukiran tak cukup, buat berhala. Berhala dah ada, nak hiaskan berhala tersebut. Akhirnya sampai buat, kita kata, rumah sembahan. Dan seumpamanya begitu, tuan-tuan. Pada pandangan mereka, inilah dia kata cara mereka nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini kita kata pergi balik prinsip tadi, niat yang baik, tetapi perkara itu yang sedang mereka lakukan perkara yang haram, sembahan berhala, tuan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam Al-Kabair yang dituliskan Imam Zahabi, antara 70 dosa besar, iaitu mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara dalil yang lain, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'a bi za'mihim wa an'amun hurrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Dan bagi mereka lagi, ini adalah binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman yang dilarang, yang tidak boleh seorang pun memakannya kecuali sesiapa yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka. Dan sejenis lagi binatang-binatang ternak yang dilarang menunggangnya, dan sejenis lagi binatang-binatang ternak yang tidak mereka sebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Semua itu mereka lakukan dengan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas mereka disebabkan apa yang mereka telah ada-adakan. Maksud ayat ini, tuan-tuan, pada anggapan mereka, sembelihan ini hanyalah kepada orang-orang yang tertentu, pada kaum-kaum tertentu, pada bangsa-bangsa tertentu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata, fakulu washrabu, makanlah, minumlah. Tidak ada khas pun, tidak ada speciality kepada siapa-siapa pun nak makan. Dia pula pandai-pandai buat rules. Dia kata ini makanan, ini makanan kita tidak perlu nak sebut nama Allah, ini makanan kita punya. Ada pula hak eksklusif pula gitu. Cuma saya rasa sekejap ni kita boleh sebut, sentuh satu prinsip. Yang pertama, iaitu hukum asal sesuatu, iaitu harus. Kalau matan dia, al-aslu fil asya' al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal sesuatu iaitu harus. Maksudnya dibolehkan. Tidak ada tiba-tiba kata haram, tidak ada kata-kata masuk neraka dan seumpamanya. Baik.
Pertamanya yang telah ditetapkan oleh Islam iaitu membawa asas sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa jua barangan atau manfaat, asalnya ialah halal dan boleh diguna pakai. Contoh telefon, asalnya harus kita guna telefon. Ya? Mic, tidak ada, walaupun tidak ada pada zaman Nabi, harus kita gunakan. Sehingga datang dalil haram kita gunakan. Tapi datang bab mic, apa nama dalil yang kita nak gunakan, haram tak haram. Telefon selagi mana ia manfaat harus digunakan. Tiada yang haram melainkan jika ada nas yang sahih, kata pengarang, kata imam, dan jelas daripada syariat yang menetapkan pengharamannya. Ini kita katakan, kalau kita nak katakan sesuatu perkara itu haram, datangkan dalil bagaimana awak katakan ini haram. Jangan tiba-tiba kata ikut logik sendiri. Ini dia kata makan ni sebab tak mengikut perintah Allah, kata dia. Ini menafikan Allah punya kuasa. Kita makan ubat sebab kita dengan asbab ubat ikhtiar kita itu. Bukan kita yakin ubat itu bagi penawar kepada kita. Bukan kita makan ubat itu, ubat itulah orang kata semata-mata boleh hilang kesakitan kita. Kita makan ubat atas ikhtiar kita. Kita nak makan nasi pun perlu kepada usul, ambil suap kepada tangan. Bukan tiba-tiba aku nak makan, duduk je. Itu sebab boleh tiba-tiba makan, duduk je. Tak boleh, kena ada usul. Nak jalan ke masjid, jalan kaki. Tak boleh tiba-tiba aku nak pergi masjid, pung, pergi masjid. Lainlah kita wali tak? Hari ni kat masjid Gadik, besok kat masjid Mekah pula. Lain, itu cerita lain lah. Tetapi yang ceritanya asal suatu perkara itu dibolehkan. Asal suatu perkara itu dibolehkan sehingga datang dalil yang mengharamkannya. Jika tidak ada nas yang sahih, umpamanya ada sesetengah hadis yang dhaif, yang lemah, ataupun tidak jelas dalam dalil tentang pengharamannya, maka tinggallah perkara itu seperti asalnya, iaitu mubah, mengharuskan. Walaupun kata imam ini perkara itu hadis dhaif, hadis dhaif, selagi mana ia tidak mengatakan ini haram. Dhaif ni kita boleh masih lagi boleh bincangkan lagi dari sudut dia ini dhaif yang lemah ataupun dhaif yang betul-betul sangat lemah. Ulama Islam menetapkan dasarnya membawa semua barangan dan kemanfaatan selagi mana perkara itu ada manfaat, ada barangan, ada benda yang boleh memberi kepada kita benda baik, diberikan, dibolehkan. Itu sebab apabila ada satu kes, kenapa bab forex ni kita katakan haram. Ini betul-betul jawatan kuasa fatwa Selangor pun dah haramkan. Saya rasa Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah haramkan. Tak pasti bagaimana jawatan Mufti Melaka dah keluarkan belum. Kenapa katakan haram? Dia forex ni ada dua, tuan-tuan. Satu forex currency. Kita nak pergi Mekah, kita akan tukar RM100, kita dapatlah 80 rial contohnya. Itu diharuskan. Itu forex juga, forex currency. Yang menjadi masalah forex hari ni yang kita katakan haram ni, bab trading tu. Dia akan menunggu satu masa, dia akan letak satu pelaburan, dia akan tunggu, mungkin letak RM200, trade, tunggulah mungkin currency dengan currency, ringgit Malaysia dengan pound sterling katakan, hari ni RM1. Jadi nak tunggu pound sterling tu tinggi tu, mungkin dia akan memperjudikan nasib masa dia tu. Mungkin malam nanti, kalau buatnya dia tertidur, turun duit tu. Itu yang menjadi unsur-unsur gharim, unsur-unsur judi, tuan-tuan, maisir, unsur-unsur ketidakpastian. Saya pernah lah masuk dalam satu live TikTok, tuan-tuan. Kita pun ada TikTok juga kan, tengok juga. Saya pernah tanya dekat satu abang, dia tulis tu abang trader. Saya tanya, bahasa dia, bro ini trade ke? Ini dia pakai nama trade. Bro ini forex ke? Dia kata, ni forex bang. Saya pun kata, setahu saya forex ni, bab trading ni ada haram, unsur haram.
Tuan-tuan, yang menjadi mengejutkan kita, tuan, jawapan dia apa? Dia kata, biar pilah, haram ke apa, janji kita buat kerja kita, saya tengah membangunkan ekonomi anak muda umat Islam kini. Wah, gah tak gah tuan jawapan? Saya tengah membangunkan ekonomi anak muda. Mana-mana orang yang nak mencari duit sekarang ni mudahlah terpengaruh. Nak cari duit, forex, trading, tuan. Okay? Kalau buka YouTube tu kan, pertamanya tuan-tuan buka apa? Dia akan keluar iklan Octafax, betul tak? Octafax trading. Itu jangan ni, itu semua termasuk dalam trading ataupun namanya forex. Cuma hari ni dah pandai tukar sikit dia punya apa nama? Istilah dia trading lah, trading. Tengok kita punya trading tu ke arah saham. Saham lain pula beza dia. Saham, kenapa saham tu berbeza dengan trading? Saham dia kita laburkan pada suatu tempat yang ada manfaat. Contoh, duit, ada sebahagian duit kita manfaat, kita saham kita pada contoh syarikat TNB. TNB syarikat tu ada barang, TNB bagi manfaat elektrik. Syarikat yang buat pensel ada manfaat, kita tulis. Currency dengan currency, tuan-tuan, dia tidak ada tally, tuan. Duit dengan duit, kita tak tahu, tak nampak permainan macam bagaimana. Sebab Jawatan Kuasa Fatwa Selangor mengharamkan, tegas mereka mengharamkan. Apa dia dalil? Wa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Al-Baqarah ayat 29. Dalil yang lain, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minh. Dan dia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan ada di bumi sebagai rahmat pemberian kepadanya. Maksud ayat ini, apa saja yang berada di langit dan di bumi selagi mana ia bermanfaat, maka gunakanlah pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan ada di bumi, dan telah melimpahkan kami nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin. Dalam mensyarahkan ayat ini, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan semua barangan ini untuk memudahkan manusia serta dikurniakannya buat mereka semua ini, kemudian diharamkannya kepada manusia dari semua barangan itu dengan tetap menjadikannya haram pula kepada mereka. Buat apa susah? Dah Allah Ta'ala jadikan baik-baik, kemudian Allah haramkan. Kenapa kita nak haramkan? Jika demikian kita punya fikiran, jika itulah yang kita fikir, apa hikmahnya ia diciptakan untuk manusia menikmatinya? Alam ini terbentang, bumi-bumi ini terbentang. Bumi untuk orang usulkan jadi tanam-tanaman, jadi macam-macam lah. Dengan tanah orang jadi ladang, dengan tanah orang buat ternakan dan seumpamanya. Tentulah ianya bertentangan dengan sama sekali, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan sebahagian saja dari barangan itu. Nak ceritakan, dalam banyak-banyak ini juzuk haram itu hanyalah separuh, tuan-tuan. Kita hari ini pandai-pandai kita nak mengharamkan yang Allah halalkan. Itu yang balik kepada kaedah yang kedua